Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to Horsepower TV channel. Apa khabar korang yang tengah tengok video ni? Saya harap korang semua sihat-sihat saja. Jadi memang kena sihat lah sebab nak tengok video kita orang yang gempak ni. Jadi hari ni kami nak tunjukkan kepada korang semua satu kereta JDM. Saya tahu ramai peminat JDM kat luar sana, iaitu kereta Subaru Impreza WRX S4. Korang nak tahu apakah keistimewaan dan juga kekurangan berkenaan dengan model ni? Saya minta korang tonton video ni sampai habis dan stay tune. Kita jumpa lagi sekali untuk bercerita berkenaan dengan kereta Subaru Impreza WRX S4. Untuk makluman korang, kereta ni tahun 2018 ya. 2018 dan kita pusing dulu. Kita sambil pusing-pusing tu saya bacakan juga speknya sikit. Dan untuk makluman korang, kereta ni dikuasakan dengan enjin 2000 cc dengan kalau nak lebih tepat lagi 1998 cc. Horsepower dia lebih kurang 296 horsepower. Newton meter of torque lebih kurang 400. Lepas tu kereta ni dia punya traction tu dia menggunakan all wheel drive AWD. Lepas tu dia punya gearbox ada 8 kelajuan, yang mana dekat sini korang boleh main manual juga. Maksud main manual kat sini, korang boleh main dia punya pedal shift lah dekat steering tu. Dan dia punya top speed dia lebih kurang 200 lebih saya tak sure berapa, tapi memang 200 lebih. And then 0 to 100 lebih kurang 5.6 saat, macam tu lah. Sebab yang ini bukanlah model STI. Dia ada dua model. Untuk makluman korang, model ni dia ada dua. Dia ada dua. Satu Subaru Impreza WRX STI Performance Rally Edition. Yang ini adalah model yang biasa. Maksud dia model yang bukan rally, model yang kita boleh guna untuk kegunaan harian kita. Sebab yang STI tadi dia menggunakan transmisi manual, yang ini dia pakai auto. Jadi maknanya dalam masa yang sama korang boleh juga bawa kereta ni untuk tujuan kegunaan harian lah. Korang nak pergi pergi pasar ke, pergi hantar anak sekolah ke, pergi kerja ke. Sebab kereta ni automatik. Nanti saya akan tunjukkan dekat bahagian dalaman dia. Sebelum tu kita tengok dulu dia punya enjin. Okey, ni dia enjin daripada Subaru, enjin 1998cc, enjin boxer. Enjin boxer, dia 4 inline lah, 4 inline boxer engine yang menghasilkan kuasa kode dekat-dekat 300 tadi tu, 296 horsepower, dan dia datang dengan turbo dia sekali lah. Dia ada turbo kereta ni, that's why dia laju. Dan enjin kereta Jepun untuk model ni besar walaupun 2.0 memang nampak besar. Dia bagi siap dengan STI stabilizer dekat sini. Dan saya tutup dia punya hood, and then dia ada lubang dia kat sini. Lubang hidung dia memang agak besar. Dia tujuan dia untuk kita sejukkan dia punya enjin lah, supaya bila lebih besar tu lebih cepat dia punya enjin tu menyejuk. Signature dia pun dia juga macam ni. Untuk model WRX memang dia pakai hidung yang besar macam ni lah. Dia akan pasang hidung yang besar. Dan kereta ni juga kat depan ni ada kamera. Ada kamera. So saya rasa kereta ni dia punya kamera adalah 360. Sebab kita tengok kat depan ada, mesti dekat side mirror pun ada, dekat belakang pun mesti ada. Jadi dia buatkan 360 supaya mudah kita untuk parking. Seterusnya, muka dia memang agak agresif. So untuk model WRX STI Impreza yang STI Performance pun macam ni juga muka dia. Dan kita pergi ke bahagian sport rims dia. Sport rim dia rim 17 inci daripada Subaru. Lepas tu pakai brake system Subaru juga. Yang ini brake caliper dia 4 pot ni, 4 pot. Ya. Lepas tu dekat sini ada badge WRX dia tulis kat sini. Ini WRX versi untuk di atas jalan raya lah. Ini bukan untuk rally. Yang mana saya cakap tadi, ianya sesuai untuk korang semua gunakan di atas jalan. Dalam masa yang sama boleh digunakan untuk kegunaan harian. Jom kita jalan lagi. Dan dekat bahagian belakang dia pakai brake disc juga. Dia pakai 2-pot caliper. Seterusnya kita pergi dekat bahagian belakang. Dia pakai, sebelum tu kita tengok exhaust dia, pakai quad exhaust. Yang mana quad exhaust ni kesemuanya berfungsi, bukan wayang atau drama je exhaust ni. And then ada
mounted brake lamp dekat sini. Dan inilah dia model dia. Kalau kita nak kenal WRX S4, dia ada bagi lip spoiler juga kat sini. Sikit je dia taruh kat sini. Lepas tu kereta JDM memang ada wiper kat belakang. Ini trademark dia. Dan mari kita tengok pula bahagian bonnet dia. Bonnet dia memang luas. Selamba je kalau korang nak bubuh korang punya luggage, 2 biji pun boleh bubuh kat sini. And then golf set pun boleh bubuh. Dan senang aja kalau kita nak bubuh, tak payah nak try hard sangat untuk, contoh macam GTR, dia punya mulut tu dekat sini, korang terpaksa try hard untuk taruh korang punya barang. Yang ini senang, terus masuk aja, humban aja kat dalam ni. Lagi, mari kita tengok bahagian dalam dia pula. Kita pergi dekat belakang dulu. Jadi untuk bahagian belakang ni, sebelum saya cerita dia punya ruang kelegaan, dia punya dalaman ni kemasan dia adalah kulit dan juga alcantara. Dan kelegaan dia memang luas, kelegaan kaki, kelegaan kepala. Dan kat belakang ni boleh memuatkan 3 orang. Dan ada juga armrest dekat sini, boleh letak minuman korang kat sini. Dan dia punya kekurangan tu sinilah, dia patut letaklah aircon. Kan ni kereta model baru kot, letak aircon untuk orang belakang. Lagi, kita pergi pula dekat bahagian depan. Mungkin kamera boleh pergi dekat door panel dia dulu. Kita tengok dia punya door panel memang kemasan ataupun barang yang berkualiti daripada Subaru. Ini kita nampak dia buat memang kemas, tak ada cincai-cincai, memang kemas dia buat kereta ni. Dan melangkah aja masuk kat dalam kereta ni, terus korang jumpa dia punya steering yang memang signature untuk Subaru. Semua kereta dia untuk model-model yang tahun 2018, tak kisah apa model, macam itulah lebih kurang steering dia. And then dia letakkan juga red stitching dekat steering dia ni, red stitching. Sama juga dekat seat pun ada red stitching. Dan dia punya seat ni untuk yang model S4 ni, dia lebih kepada model yang bukan untuk racing sangat lah. Dia semi bucket, tapi kita duduk selesa Lagi, untuk bahagian meter pula, kita tengok meter dia menggunakan meter semi analog, maksudnya semi digital lah. Ada digital, ada analog juga dekat situ dalam masa yang sama. Dan boleh start ni? Kunci kat kau okay. Mari kita start. Okey, kita dah start kereta ni. So dia punya bunyi pun bunyi standard aja. Tak ada bunyi garang, apa bunyi garang-garang tu tak ada. Tetapi dekat sini Subaru letakkan juga meter boost semua dia bubuh dekat sini. Walaupun kereta ni kita boleh gunakan untuk kegunaan harian, dalam masa yang sama saya cakap tadi, kita boleh racing juga dengan kereta ni. Boleh racing juga dengan kereta ni. Dia tunjuk kat sini, dia ada 2 kat sini, 1 meter boost dan sebagainya dekat sini. Lepas tu radio dia dekat sini. Dia pakai radio Carrozzeria. Ini memang radio daripada Jepun lah. Lepas tu dekat sini tadi, boost tadi kita boleh baca dia punya pasal engine dia lah. And then dekat meter tengah tu berkenaan dengan mileage dan macam-macam lagi dekat situ. Steering pun bagus, multifunction steering, mudah difahami. Lepas tu dia punya drive mode pun boleh select aja dekat steering ni. Ni drive mode dia. Ada orang minta kita kita kena tunjukkan button-button ni. Ada orang komen lah. Jadi mari kita tunjukkan dekat dia orang button-button ni. Jadi korang tengok sendiri button-button ni dekat sini. Ini button dekat steering. Lepas tu button dekat tengah. Ini dia pakai seat yang boleh sejuk, boleh panas. Seat dia kalau tengok kat sini dia tulis high low ni, macam itulah boleh panaskan, boleh sejukkan seat dia. Yalah kat Jepun kan, kalau musim sejuk dia nak panas, kalau musim panas dia nak sejuk. So dia pakai brake, electric brake daripada Subaru dekat sini. Lepas tu ada button AVH ni. Button apa jadi kalau saya tekan, dia keluar AVH je. Saya tak sure button AVH ni apa. Jadi kami sebenarnya memang tak study habis kereta ni, sebab kami nak korang yang komen bagi juga info, korang yang tahu berkenaan dengan kereta JDM ni, supaya kita ada interaksi dua hala dekat sana. So bukan kami semua tahu. Anda ada yang kami tahu, yang anda tak tahu. Ada yang anda tahu, kami tak tahu. Jadi sama-sama kita berinteraksi secara dua hala. Siapa yang tahu apakah dia maksud button AVH, tolong komen. Seterusnya dekat sini ada button lagi dekat sini. Ni atas ni hazard light, dan yang ini menu view. Cuba kita tekan, jadi apa? Inilah dia 360.
So button dia dekat sini, kita tekan terus keluar kamera 360 So tekan sekali lagi, dia untuk di tepi lah ni. Dan di depan tadi, yang ini comeback kepada menu asal dia. Dia punya kemasan dalaman memang kemas untuk dashboard, dia pakai soft touch dekat sini. Dan dekat atas dia pakai warna hitam. So dekat dalam dia tak ada benda-benda yang mudah kotor. Semuanya yang saya rasa okey lah. Kalau korang ada anak kecil tertumpahkan susu ke apa ke, dia tak mudah kotor sebab dia mudah dibersihkan. Dan juga sebagainya lagi lah. Dekat sikat sepatu dekat sini, di tengah ni dia bagi lagi bekas untuk korang letak air. Dan kat sini ada satu kompartmen yang tak besar tak kecil, bolehlah bubuh duit 50,000 dalam ni. Jadi itu dia serba sedikit daripada saya berkenaan dengan jentera Subaru Impreza WRX S4 yang sesuai digunakan untuk kegunaan harian ni. Kalau tanya saya secara peribadi, saya beli ke tak beli kereta ni, kalau saya ada duit lebih, saya akan beli. So harga dia lebih kurang 200,000 lebih. Jadi sebelum saya serahkan sesi ni kepada Khairul untuk dia pula review, jadi suka saya nak bagi tahu segmen kita pada kali ini ditaja oleh TAP Otomotif yang terletak di Glen Mary Shah Alam. Kalau korang nak datang sini, korang kena call dulu dia punya sales executive, nama Encik Nadim, 012 501 5828. Jadi jangan berlengah lagi, datang cepat-cepat dekat sini. Dia orang ada kereta yang pelbagai jenis dekat sini untuk korang pilih sesuai dengan korang punya minat. Jadi saya akan serahkan sesi selanjutnya kepada Khairul. Jadi stay tune lah. Tadi Abang Syam dah explain pasal kereta ni. Tak perlulah saya nak explain apa yang bagus pasal kereta ni. Model Impreza WRX yang spek so-so, dia bukannya spek racing lah. So kalau korang nak spek yang racing, manual, laju, nak bawa family, jangan beli kereta ni. Sebab korang boleh ambil kereta yang dekat sini, 4 pintu, horsepower tinggi, manual racing. Ya, ini untuk family car dan nak laju lah dan tak sayang nyawa. So yang belah sini pula untuk yang family tapi nak nampak sporty, yang horsepower pun not bad, agak tinggi, 2000cc, top speed pun okey lah, not bad, boleh isi banyak barang, bawa anak, bawa bini nombor 1, nombor 2, nombor 3, all wheel drive system. Dia bukan sekadar kereta family, tapi dia kereta family yang berperformance santai-santai, okey. Kalau nak kereta yang berfamily tapi tak performance santai-santai, yang performance gila-gila punya, korang ambil FK lah. Okey. Kat depan pun kalau korang tengok furniture dia pun korang tahulah, memang dia bagi 2 port je kat belakang, 4 port je kat belakang, dekat depan. Jadi kereta ni bukannya betul-betul untuk kau-kau nak merembat, nak laju ke apa. Kalau korang nak buat macam tu, korang go for version yang lebih atas lah, iaitu version WRX STI Rally Edition. Okey. Tapi apa-apa hal pun diorang masih kekalkan lagi trademark diorang dengan hidung. Orang panggil apa? Scooby. Scoop. Scooby tu nama dia. So masih lagi untuk suck angin kat dalam, bagi sejuk engine. Masih lagi 2.0 engine boxer, dia kekalkan lagi engine boxer. Bagusnya pasal engine boxer ni, kalau korang letak duit shilling atas ni pun, dia duit shilling takkan jatuh, dia stable. Okey, tu special Subaru. Okey, kalau nak cerita banyak, tak ada banyak sangat sebab kereta ni dia bukan kereta performance ke apa ke. Okey, dari segi dalam kita komplain pula belah dalam macam mana. Baik. Belah dalam pula, tadi Abang Syam dah explain dari segi keselesaan, dari segi ada cup holder, ada apa, heater dekat seat dan sebagainya lah. Dan kereta ni memang build untuk, memang tak menyusahkan orang lah, memang family lah. Tadi nampak view, kita boleh nampak 360 punya view. Okay, 360 punya view. So untuk pengetahuan korang, kereta racing dia tak perlu pun 360 punya kamera apa benda semua ni, dia fokus kepada performance. Tapi kereta ni nampak memang dia build untuk kereta family, selesa. Nampak dia pun auto, dia bukan manual. Tapi at the same time dia bagi pedal shift juga.
kalau dia nak tukar kepada manual lah, kalau dia rindu nak bawa manual. Memang kereta ni santai. Dia sporty, dia bukan sport performance, dia sporty. Okay, dia sporty. So dia orang boleh choose, dia nak agresif, tapi agresif tak adalah agresif gila-gila. Dia nak agresif sikit ataupun dia nak minimalis punya agresif, ataupun dia nak comfort. Semua kereta all in one lah dalam kereta Jepun ni. Maintenance untuk kereta ni saya tak perlu nak cerita sebab maintenance dia tak tinggi. Tapi engine boxer memang selalu ada masalah. So jaga-jaga kat situ. Untuk keluaran tahun 2018 ni kemungkinan tak ada masalah. Dan saya tak pernah dengar lagi masalah engine boxer untuk Subaru model 2018. Okey. Skrin besar dekat sini, navigator pun dia bagi besar, so tak perlulah korang nak tercungap-cungap nak tengok skrin, nak kecil-kecilkan mata tak nampak kan. So skrin dia memang besar, navigator semua, satellite navigator semua dia bagi dekat sini. Control unit untuk aircon dekat sini pun simple, very minimalis, senang faham, tahu semua. Kedudukan button push to start pun memang dia dah tunjuk dekat sini, so orang masuk-masuk je orang tahu. Okey, tak adalah orang nak cek button push to start tu kat mana. Dah ada tempat slot masuk kad. So korang tak payah nak pakai smart tag lah. So korang masuk tersinggung korang kat dalam ni, korang lalu je. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Tapi ini untuk Jepunnya. Tapi ada certain kereta boleh tau. Ada certain kereta tak boleh. Ada certain kereta yang ni dia khas untuk Jepun je. Tapi ada certain kereta boleh ya. Tak semua kereta boleh lah. Ni korang kena try sini lah. Korang beli, korang try. Boleh tak pergi smart tag? Kalau tak boleh beli smart tag, korang jual balik kereta ni. Okey. Kompartmen ni kat sini ada. Kau nak tak duit shilling ke, nak campak apa ke kat dalam ni, boleh campak lah. So boleh lah dikatakan tak luas lah, tapi sesuai lah untuk letak barang kan. Okey, cup holder. Okey, material plastik kita cari. Ada material plastik tapi tak apa. Ni kereta dia pun kenalah dengan harga dia. Plus ni model baru. Tapi yang saya tak suka sebab sini ada plastik. Tapi who cares, sebab dia bukannya high spec pun. Dia WRX je, dia bukan WRX STI Rally version ke apa pun. So harga dia okey lah, not bad lah kan. 200,000 lebih harga dia. Mungkin bagi korang murah lah kot. Bagi saya pricey sikit lah. 200,000 lebih ambil BMW ataupun Mercedes. Okey, kecil tak apa, kita tak payah tengok. Sun visor. Okey, sedap. Lampu masih lagi gunakan lampu mentol, dia bukan lampu LED Sepatut 2018 dah kena pakai lampu LED. Tapi tak apa. Ni mentol. Ni pun mentol. Patutnya dah kena pakai LED dah tahun 2018. Meter dia tak nak pakai, meter digital tu okeylah, tak apalah. Tapi ikut kan kena ada meter digital. Dia bagilah sikit meter digital, okeylah, fine lah, tak apalah. Boleh diterima lagi lah. Okey, yang saya pentingkan sekali, auto apa panggil ni? Auto window untuk belakang Selalunya power window untuk belakang Selalunya power window dia bagi untuk depan saja kan. Kita sekali klik dia turun tingkap, sekali klik dia naik atas. Tapi ini empat berfunction benda yang sama. Dengan sekali picitan atau tarikan dia naik automatic. Itu yang penting lah dekat situ. Bagi saya penting lah untuk kereta-kereta family. Kalau bukan kereta family tak apa. Tapi kalau untuk kereta family penting. Okey, seterusnya simple, gear masuk macam biasa. Macam IV masuk, ni masuk D. Ni manual ataupun pedal shift. Okey, kereta ni kenapa dia buat sampai 8 kelajuan? Nampak tak dekat sini? Dia bukannya, korang jangan salah sangka bukan 8 speed tu maknanya dia lagi laju. 8 speed ni dia buat kereta lagi smooth, lagi jimat, lebih efisien, lebih sesuai untuk dibawa jalan jauh, masuk town. Sebab tu gear dia sampai 8. So kalau korang long cruising dekat atas highway, korang dah gear 8 tapi tak rasa laju pun, maintain je dekat 180. Tahu-tahu tapi smooth je engine. Dia engine tak mengaum sebab gear banyak kan. Okey. Untuk yang lain tak banyak lah saya nak cerita. Kalau korang rasa korang berduit, rasa mampu beli harga kereta 200,000 lebih ni dan rasa sesuai, so ambil lah kereta ni. Tapi kalau untuk saya, kelemahan kereta ni satulah. Untuk kereta Jepun sampai 200,000 lebih kereta 4 pintu macam ni, family yang very minimalis dekat sini, saya takkan ambil lah. Sebab ada optional yang lebih baik. Contohnya
C-Class. C-Class walaupun tahun 2015 C-Class 4 pintu lebih nampak eksklusif, eksekutif, lebih efisien, lebih nampak mewah, lebih orang kata teknologi lebih tinggi berbanding dengan yang ada sekarang ni. Yang sekarang ni dekat sini ni. So kelemahan kereta ni, harga dia tak kena dengan, kalau saya harga tak kena dengan kereta lah. Harga tak kena dengan kereta, dengan kualiti pun tak kena dengan kereta. Jadi tak apa, terpulang pendapat masing-masing. Kalau korang rasa berbaloi, korang beli. Kalau rasa tak berbaloi, boleh komen. Setakat tu, itu je lah. Kalau ada apa-apa komen, sila komen. Kalau boleh share, like, subscribe. Dan jangan lupa komen. Komen tu yang penting. Berapa kali dah sebut komen ni? Komen kat bawah ni. Okay, semoga kita bertemu lagi di next video yang dengan kereta yang tak berapa nak hamba. Ini hamba sikit lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ciao.